Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Anda bersama saya Mirahan dan pada hari ini saya bertemankan Derina. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Mira. Dah lama kita tidak bersua dan bergandingan bersama. Kan, itulah akhirnya dapat juga kita berkongsi. Jadi pada hari ini kami bersiaran secara langsung dari Studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita Masa Ini. Wanita luar biasa. Dan kita doakan semoga mereka di rumah itu semuanya sentiasa ceria dan sihat-sihat sentiasa untuk meneruskan hari-hari anda. Dan hari ini saya dan juga Mira akan temankan anda dengan mengisi masa anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung menggunakan telefon bimbit sahaja di mana sahaja anda berada. Ya, betul tu. Kaitan tentang telefon bimbit, kita nak bagi telefon tahu bimbit? kepada penonton ni. Kita ada Suka Tune giveaway contest. Mereka nak bagi tekno mobile dan juga earbud secara percuma setiap minggu, Mira. Macam mana dapatkan? Okey, senang je. Macam mana dapatkan? Anda hanya perlu rakam video cover lagu dari Carta Suka Tune dan post di Instagram dan TikTok. Dan sekarang ni, Dekna, Betul. adalah zaman-zaman viral. Betul. Jadi jangan lupa untuk tag My Suka TV dan gunakan hashtag. Jadi letak hashtag Suka TV, hashtag trendy dan terkini, hashtag Suka Sangat. Yang paling penting akaun anda jangan private. Selamat mencuba. Baiklah, bukan itu saja. Kita ada lagi pengumuman nak beritahu kepada penonton. Kami nak kongsikan bahawa anda juga boleh menjadi seorang penyanyi. Ya, betul. Caranya mudah saja. Anda hanya perlu hadir ke pencarian bakat Suka Record. Tak kisahlah anda suka menyanyi dekat dapur ke, suka menyanyi kat bilik air ke, suka menyanyi karaoke ke, inilah masanya untuk anda tunjulkan bakat anda di pencarian uji bakat Suka Record. Ya, betul. Dan tak kisah anda nak datang seorang diri, lelaki perempuan boleh join, berkumpulan boleh, kugiran pun boleh. Duo boleh. Duo lagi lah boleh. Yang penting anda perlu berumur 18 hingga 35 tahun. Dan jangan lupa bila datang audition bawa -1 atau alat muzik sendiri baru best sikit. So boleh bawa lah. Boleh, tak ada masalah. Caranya mudah saja. Scan saja QR code untuk anda daftar dekat bawah. Tarikh tutup penyertaan adalah 31/8/2023 dan juga anda kena log dekat kalender anda 2 hari bulan 9 2023 adalah tarikh uji bakat. Boleh terus kepada media sosial kami My Suka TV dan juga boleh email ke sukarecord@sukatv.com. Yes, betul tu. Dan saya ada satu soalan nak tanya dulu. Apa tu? Awak suka makan dessert? Of course. Kegemaran saya tu. Kegemaran Ya, betul tu. Kalau orang selalunya kita bawa doktor pakar sakit bedah, sakit puan, tapi hari ini kita bawa doktor lain sikit, Mira. Yes, pada hari ini kita ada Doktor Dessertologi, iaitu Syamala Kuarubaran, pengasas Doktor Dessertologi itu sendiri. Selamat datang. Terima kasih. Sihat? Sihat. Okey, daripada Puchong. Ya, dari Puchong. Macam mana perjalanan? Okey. Okey, tak jam sangat. Tak jam. Akhirnya terima kasih sudah hadir di Suka TV hari ini untuk program Hawa untuk nak kongsikan tentang macam-macam jenis dessert. Saya tengok dekat dia punya Instagram terliur kita. Tak sabar kan kita nak tahu. Okey, mungkin di awal-awal ni mungkin boleh kongsikan sikit macam mana tercetusnya idea Doktor Dessertologi ini. Macam mana perjalanannya tercetusnya? Okey. Actually saya start bisnes ni masa PKP. Okey, memang masa tu jobless lah, tak ada kerja. So tak tahu nak buat apa, duduk dalam rumah je kan. So masa tu I just social media dengan YouTube yang kita ada kan. So when I just go through YouTube, Instagram semua, so came across this cake pop, cake cycle, macam menarik. Okay, so something different kan. Sebab dah tak ada kerja. Kalau nak cari kerja pun tak boleh masa PKP, memang tak dapat kan. So okay lah, so why not start business sendiri, buat something different, lain daripada yang lain. Sebab cake pop ni memang dah lama ada dekat Malaysia tapi tak famous sangat. Dia macam ramai tak tahu apa tu cake pop. Sebab cake pop ni dalamnya kek, luar tu coklat. So macam yang cake cycle tu ramai ingat aiskrim, itu bukan aiskrim. Dalamnya kek juga. So design yang saya buat tu semua coklat. So pada awal-awalnya memang tak jadi jugalah untuk saya sebab saya baru start kan, tak tahu sebab saya tak attend kelas masa PKP, tak ada kelas apa-apa. So I just refer video-video yang orang upload untuk K-pop cake cycle ni. So dari sana saya belajar macam mana nak buat cake cycle, cake pop. So setiap hari saya cuba fail,
Cuba lagi fail, cuba lagi fail. Berapa banyak kali fail tu kan? Banyak kali, Jadi uncountable time. boleh ceritakan berapa lama sebenarnya you ambil masa nak belajar buat ni sebelum membuka bisnes? Actually, tak ada specific time. Memang setiap hari pun saya cuba macam mana. Sebab cake pop tu bukan senang nak buat. Sebab coklat dia, dia ikut suhu, temperature dia. So tak boleh panas sangat. Masa nak celup tu tak boleh panas, tak boleh sejuk sangat. So dia ada tertentu, temperature yang tertentu. So kalau temperature dia, suhu dia tak betul, cake pop boleh retak, dia boleh pecah. So memang at first memang fail lah buat. Tapi lama-lama tu dah jadi okey lah, perfect sikit lah. Agak sukar sebenarnya Mira nak buat bisnes F&B terutama untuk dessert yang begini, capsicles dan juga cake pop. Capsicles dan juga cake pop ini. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana timbulnya keberanian selepas PKP, kita dah jatuh semua. Timbulnya keberanian nak buat bisnes yang pada saya agak sukar juga nak lakukan bisnes F&B dalam dessert-ology ini. Bagaimana timbulnya keberanian? Memang it's a big challenge lah. Memang cabaran lah tu. Sebab mula masa PKP, tak tahu tak tentu orang beli ke tak. Lepas tu nak beli bahan mentah pun susah, tak ada kedai kan. Lepas tu saya order online. So something different. So why not try? So beli online, start bisnes macam tu memang kena keluarkan modal lebih sikit sebab kalau online price tu mahal sikit sebab sekali dengan hantaran semua kan. So memang macam itulah saya cuba, tapi masa PKP tu memang ramai tak dapat keluar kan. So nak celebrate birthday pun tak boleh. So masa tu saya dapat idea macam mana okey, boleh kita buat something untuk birthday set. So attract people macam tu kan. So orang pun macam tengok gambar menarik. Sebab gambar tu sangat penting sebab platform saya untuk promote ni Instagram. So saya memang upload gambar-gambar yang make sure gambar dia cantik, dia terang kan, gambar dia, kamera yang saya guna tu. So masa saya upload tu menarik lah. So orang macam attracted to the picture. So want to try. They want to try apa capsicle, apa tu cake pop. So baru mula orang pun tahu apa tu cake pop kan. Cari-cari. Ya, pada saya satu inovasi yang baru lah. Kalau kita tahu saya rasa saya tak pernah jumpa yang orang kata betul-betul kemas macam ni. Cantik betul. Ya, betul. Dan pada sambutan awal agak memberangsangkan lah tentang dessertology ini. Bagaimana mereka punya respon tentang dessert-dessert di sini. Actually slow and steady. It's expected lah sebab first business kita start, kita tak boleh expect tinggi sangat kan sambutan dia. So tapi it's slow and steady. Setiap hari tu at least satu order tu ada sebab orang nak try. Semua stuck dekat rumah kan masa PKP. So everyone want to try. So once PKP ended, majlis dah start, orang dah kahwin, dah tunang tu semakin bertambah. Kalau kita tengok tadi pun dekat paparan ada gambar Instagram, gambar-gambar cantik betul. Terliur saya. Ya, itu satu Dekna. Kalau dekat depan kita ni pun dah ada yang cantik-cantik. Kalau saya tak nak makan. Tak nak makan, nak simpan dalam beg. Okey, jadi mungkin kita nak tanyalah kepada doktor dessertology kita ni, apa keistimewaan dan keunikan doktor dessertology lain daripada lain. Tapi kita nak berehat sebentar untuk menjawab kejap lagi lah Dr. Dessert. Sebab kita nak berehat sebentar, kita akan kembali sebentar. Masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa bersama dengan Dr. Dessertology Puan Syamala Kuaruben. Betul tu. Dan tadi kita ada gantung soalan. Jadi kita nak tanya lagi sekali kepada Syamala. Apa sebenarnya keistimewaan dan keunikan Dr. Dessertology ni? Lain daripada lain. Okay, actually cake pop, capsicle pun dah unik kan. Something unique, something yang memang kita jarang jumpa kan. So saya bawa idea dengan cake pop, capsicle dan choco Oreo. Yang bulat-bulat tu choco Oreo, dalam tu Oreo. So luar tu coklat. So ketiga-tiga item ni saya combine jadikan box macam ni. Okay. So ini memang unique set.
Okay. And then apa yang unik bisnes saya ni, kalau awak tengok set ni, birthday set, colour ni, you tak akan dapat yang sebiji. Di luar. Bukan. In the next order. Kalau awak tengok dalam page saya pun, walaupun betul. So itu yang unique set dia. So walaupun theme sama, colour sama, tapi design dia mesti lain. Serupa dengan hantaran juga. Macam 1,000 orang, seorang tu akan dapat design yang lain. Betul. Mesti ada something different. Okey, kalau dari segi idea dan juga inspirasi untuk menghasilkan sesuatu reka itu bagaimana? Sebab Puan Syamala kata tadi, background sebelum ini bukan daripada bidang-bidang macam ni. Jadi macam mana idea tu dapat dan datang untuk nak hasilkan satu rekaan itu? Sebab stres masa PKP kan, tak tahu nak buat apa. So and then tak ada income. So you kena, untuk dapatkan income tu you have to do something. Betul. So kalau nak start business masa PKP, tak tentu okey ke tak kan, sebab masa tu memang everything was bad, right? Betul. So that's why I came out with this idea, saya nak buat something different which can reach people very fast. So masa PKP tu memang ramai tak dapat keluar untuk celebrate birthday ke apa kan. So saya buat gift box macam ni. Saya start dengan gift box. So memang ramai juga orang order untuk birthday saya, sebab saya boleh deliver. Saya ada runner, saya boleh deliver. Orang pick up memang tak boleh masa PKP. So memang saya ada service deliver lah. So birthday set tu memang laris masa tu. Kalau kita cakap pasal deliver, kita nak tahu juga. Tadi kita tahu yang Puan Syam duduk di Puchong, betul tak? Betul. Jadi siapa sebenarnya yang boleh beli daripada Sabah, Sarawak? Ada tak customer yang dari luar Lembah Kelang? Okay. Sebelum PKP di Klang Valley sajalah, di kawasan KL Selangor je saya deliver. Tapi selepas PKP, masa sekarang majlis semua dah start, memang semua customer dari negeri-negeri lain, macam Kedah, Penang, Perlis, Kelantan, Terengganu, semua saya ada customer sebab mereka akan pick up. Dari seluruh negara Ya. Sabah Sarawak pun ada. Boleh hand carry. Terbukalah kepada seluruh, sampai international dah. Ya, betul. Singapura, Brunei semua dah Singapura, sampai. Thailand pun ada. Thailand pun dah sampai. India pun dah sampai. Ya, betul. Jauh dah sampai dessertology ni. Okey, saya tertarik dekat tangan Puan Syamala tu. Mungkin boleh kongsikan untuk rekaan yang itu, adakah sebenarnya customer boleh request mereka punya design sendiri ataupun 100% daripada Puan sendiri? Actually daripada saya, design saya. Cuma customer request untuk team colour je. Colour sahaja. Team colour sahaja. So design tu saya buatkan. Sebab kalau compare dengan birthday set dengan hantaran set lagi eksklusif. Lagi design dia lagi detail sikit, lagi nampak lagi grand sikit lah compare dengan birthday set. Okey, selalunya kalau pasal birthday ni, orang selalu ada tema sekarang ni kan. Bila buat birthday, adanya Cinderella. Sekarang ni zaman Barbie. Unicorn. Jadi kalau lah ada orang di luar sana yang nak tema-tema macam tu, Syam boleh buat tak? Dah memang banyak kali dah pernah buat. Semua gambarnya ada dalam page saya. Unicorn, Barbie, semua ada actually. Okey, kita tunjuk sikit kepada penonton design dia. Wah, sangat menarik. Kalau saya nak kahwin lagi lah macam ni. Nak kahwin lagi? Cantik sangat. Nak sampai makan, anniversary dia nak. Nak makan pun tak sampai hati. Yang ni untuk package hantaran. Pada anda yang nak kahwin, musim-musim perkahwinan ni boleh tempah di Dr. Dessertology. Okey, saya nak tanyalah, nak buat ni memang sangat sukar. Mungkin ada macam-macam prosesnya. Jadi apa di antara cabaran terbesar nak buat dessert ni? Memang banyak cabarannya actually. So dari segi proses, dari segi arrangement dia, sebab peniaga small business kan. So memang semua saya kena buat. Dari segi proses dia, packaging, arrange untuk delivery, reply messages. Semuanya dilakukan seorang diri? Ya, betul. So time management tu sangat penting lah. So semua saya kena settle dalam satu hari itu. Itu bukan satu benda yang mudah. Kita tahu juga yang Syam adalah seorang ibu. Seorang ibu, suri rumah. Ya, betul. Business woman. Semua dia tapak. Okey, jadi kita nak tanya jugalah, memandangkan sekarang ni cake pop ni sedang tumbuh bagai cendawan di Malaysia. Ramai dah orang buat perniagaan ni. Jadi macam mana you sendiri sebagai seorang peniaga nak kekal relevan dan kekalkan dalam persaingan yang sihat lah. Okey. Kalau macam tu, itu yang idea saya yang bawa unique box ni.
So unique concept box memang lain daripada lain kan, walaupun cake pop memang ramai buat. Sekarang dah ramai buat cake pop. Tapi konsep box ni saya yang buat. Saya yang bawa konsep unique box ni. So memang setiap box tu lain. Walaupun set hantaran tadi yang saya tunjuk tu warna sama, tapi kalau Mira tengok page saya, memang design dia lain sikit. Memang tak sama. Tak setiap orang akan terima lain-lain. Terima yang lain. Itulah eksklusif Dr. Diza. Ya, betul. Dia punya unik tu Dekna, macam kita punya cap jari. Takkan ada orang yang sama cap jari. Walaupun manik tu lain daripada lain. Lain daripada lain. Saya sebenarnya Mira, apa dia? apa lagi? Bila dah sampai depan muka saya ni, saya rasa macam boleh tak saya cuba. Tanya antara flavor yang ada dekat Dr. Dizatology ni. Ada 3 flavor, American chocolate cake, vanilla butter cake and orange cake. Yang itu American chocolate cake. Boleh cuba. Coklat. Okey Dekna, silakan cuba. Cantik, sayangnya nak makan. Kalau macam tu tak payah makan, biar saya makan. Okey, sambil Dekna makan, saya nak tanya jugalah, untuk setiap box ni berapa harganya? Mungkin boleh ceritakan. Okey. Harganya saya ada tetapkan untuk basic starting price je, sebab since semua set tu saya buat ikut permintaan customer, mesti ada lain harganya. So kalau untuk hantaran saya dah set dah. Kalau set macam ni 89. 89. 89. Ini adalah size small. Ini yang paling kecil. Paling kecil. Paling kecil. Ada 3 size. Okey, small, medium, large lah. Ya, betul. Kalau set birthday set macam ni, ini size B. Kalau size A 65. Ini 75. Kalau customer nak exclusive design, tambah harga lagi. So macam yang ni mermaid, yang macam dimakan tadi, yang itu mermaid cake pop, cake seeker. Semua so dia ada lain harga. Semua boleh makan Ya, betul. Harga pun mampu milik. Dekna, yang awak pegang tu apa? Dia punya Starfish Boleh buat makan daripada starfish coklat. kita makan kek. Sebab saya tak guna fondant. Saya tak guna fondant. 100% semua boleh semua makan. coklat. Sebab biasa kalau fondant mesti orang keluarkan, dia buang dulu fondant tu baru dia makan kek kan. Tapi membazir je, dah design cantik kan. So makan je sekali. So coklat boleh dimakan. Okey, mungkin semua dah ramai tertanya nak macam mana nak buat tempahan. Lepas tu tempahan berapa lama ambil masa. Mungkin boleh kongsikan pada mereka Instagram ke, TikTok ke, WhatsApp number ke, untuk mereka nak dapatkan Dr. Dizatology. Okey. Dr. Dizatology ni platform kita ni Instagram. So kalau nak kontak saya, ada WhatsApp link dekat situ. Nombor WhatsApp saya 012 258 1742. So boleh kontak saya melalui WhatsApp dan tanya, boleh minta harga. Kalau nak date untuk order, dia ikut slot juga. So kalau majlis awak berapa hari bulan, kena inform saya lah. So kita boleh deliver atau self pick up ikut date majlis tu. Tempah awal tak kalut. Baik tempat awal sebab takut cepat fully book kan, sebab limited slots. Betul, sebab setiap design, setiap warna, semua orang limited, eksklusif. Seorang-seorang dapat lain-lain. Ya, betul. Jadi kepada anda semua, tunggu apa lagi? Pergi follow sekarang Instagram Dr. Dizatology dan order daripada mereka. Betul, cepat. Nanti fully book tak dapat melepas. Yes, dah menangis tepi katil. Okey, baiklah. Jadi masa mencemburui kita. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Syam kerana hadir pada hari ini. Dan kita doakan semoga you dan you punya bisnes sentiasa sukses, insya-Allah. Saya pun nak order, nanti kita PM tepi. Boleh. Baiklah, kita nak berehat sebentar, Mira. Betul, dan kita akan kembali selepas ini. Bye-bye. Jangan bye-bye lagi. Kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan Mira, di musim-musim kemerdekaan ini, kita nak tanyalah anak-anak muda zaman sekarang ni, adakah kita sebenarnya benar-benar merdeka? Betul. Di tahun 2023 ni, ke mana sebenarnya hilang jiwa merdeka kita? Dan untuk segmen ini, kita bersama dengan Tanpa Jemu. Ya, sentiasa datang ke sini. Sentiasa bersama kita. Dan sememangnya hari tu kita dah request dekat producer, jangan bagi 2 segmen, tambah
tambah lagi. Tadi hari ini kita ada 3 segmen bersama dengan Datin Ira Gani, pakar motivasi, dan kita akan membincangkan topik Merdeka Jiwa, Merdeka Minda. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak jemu-jemu Tanpa memanggil saya. jemu bersama kami. Terima kasih Atira setiap minggu, setiap hari tanpa lelah memberikan macam-macam. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga kerana tidak pernah jemu menjemput saya. Memang harus. Okey, mungkin di awal-awal ni kita nak tanyalah apa sebenarnya yang kita nak terapkan kepada menonton kemerdekaan jiwa dan juga minda itu. Daripada aspek yang bagaimana sebenarnya Tira? Okey, terima kasih kepada Suka TV kerana menjemput saya pada kali ini. Memang sebenarnya kita dah merasa bahang ataupun aura sambutan Hari Kemerdekaan yang tak berapa hari saja lagi. Kan 31 Ogos, I think just next week. Tak berapa hari saja lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya kita menerapkan, menanam, merasa bahang kemerdekaan itu yang kita harus raikan bersama-sama kan. Jadi kalau kita nak cakap tentang maksud apa itu merdeka. Sebenarnya kalau kita nak cakap tu merdeka tu dalam istilah adakah kita merasa kebebasan, tetapi kebebasan yang saya masukkan hari ini adakah kita rasa bebas pada pemikiran kita, pada perasaan kita, pada jiwa kita. Itu yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton Hawa pada hari ini. Okey, jadi bila kita bercerita mengenai kebebasan minda, itu adalah sangat besar skop dia. Ya, betul. Dan mungkin orang pun akan salah faham atau ada salah tanggapan. Ya, betul. Jadi sebenarnya betapa besarnya kuasa minda ini sebenarnya yang boleh mempengaruhi pemikiran dan diri kita sendiri. Ya, sebenarnya memang topik ni kalau kita nak bicarakan tentang betapa hebat dan besarnya pengaruh kuasa minda terhadap kehidupan kita sehari ini memang cukup luar biasa, kerana kehidupan seharian kita sebenarnya dipengaruhi oleh kuasa minda kita. Sebab saya terangkan di sini bahawa kehidupan seharian kita ni kita lalui kebanyakannya kita menggunakan 20%, iaitu benda yang kita nampak, iaitu yang kita bergerak, berjalan, bekerja, melakukan aktiviti, itu adalah benda yang nampak. Tetapi benda yang tak nampak itu kadang-kadang apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, apa yang kita angankan, apa yang kita selalu rasa dalam pikiran, apa yang kita rancangkan dalam pemikiran, itu sebenarnya sentiasa berlaku without stop. Sehari ada 24 jam. So kadang-kadang kita bekerja ada limit 8 jam, tetapi pemikiran kita, perasaan kita tidak pernah stop. Even dia lebih dahsyat daripada apa yang kita lakukan secara fizikal. Tetapi ramai orang banyak melakukan aktiviti seharian menggunakan 20%, iaitu benda yang nampak, iaitu aktiviti fizikal. Tetapi 80% kita abaikan dari segi aktiviti yang ada di dalam kotak pemikiran kita itu. Itu yang sepatutnya kita kena ambil, kita kena pandang serius terhadap apa yang sepatutnya ada dalam pemikiran seseorang untuk kita menterjemahkan di dalam kehidupan seharian kita dalam bentuk yang nyata. Itu dia. Padat, betul, ringkas dan padat. Betul. Kita nak tahulah tentang Merdeka Minda itu sendiri. Mungkin pada mereka, kalau mereka dah merdeka minda itu, mereka keluar daripada kepompong. Merdeka juga artinya adalah kebebasan. Kita keluar daripada zon selesa kita sendiri. Macam katak di bawah tempurung, kita keluar daripada zon kita punya selesa. Tapi mungkin anak-anak muda pada zaman sekarang ni selalu menerima anasir-anasir ataupun pengaruh-pengaruh barat. Adakah sebenarnya mereka itu sudah pun merdeka pada minda mereka itu? Bila mereka dah terima macam-macam anasir-anasir luar, untuk mereka keluar daripada zon selesa mereka. Betul. Sebab itu kadang-kadang minda kita ni dia tidak tahu apa yang baik, apa yang buruk, dia tidak tahu. Dia terima semua benda. Betul. Jadi sebab itu apabila kita bercakap dalam konteks yang kata anak muda hari ini yang banyak menerima pengaruh daripada luar, yang sekarang ni tanpa sempadan, tak ada batasan, semuanya dia absorb masuk sahaja secara bulat-bulat, itu juga sangat memberi kesan negatif kepada generasi muda pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Jadi apabila kalau kita cakap tentang kebebasan minda dan jiwa ini, adakah disebab mereka dah terbuka, dah boleh menerima, dah lantang bersuara, ambil apa saja bulat-bulat yang ada di dalam, especially dalam media sosial hari ini, itu juga mendatangkan bahaya kepada negara kita juga. Sebenarnya kita jangan cerita dalam skop negara, sekarang kita cerita tentang diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita sendiri kita tidak pandai membezakan mana yang bagus, mana yang tak bagus, mana yang baik, mana yang buruk, itu boleh memudaratkan. Sebab kualiti seseorang itu terletak bukan saja pada kekuatan fizikal, tetapi kualiti seseorang terletak pada daya pemikirannya, cara dia berfikir, cara dia bertindak, cara dia berinteraksi dengan orang, itu terlibat dengan apa yang ada di dalam kotak fikiran dulu sebelum dia jadi yang realiti. So berhati-hati dengan apa yang kita menerima. Kadang-kadang hari ni orang terlalu terbuka tadi, adakah apabila dia jadi open minded, adakah dia dah jadi merdeka? Bukan. Sebenarnya yang dimaksudkan tadi tu,
kita kena pandai mencorak apa yang kita nak menerima dalam pemikiran kita dan apa yang kita nak menyerap dan apa yang nak kita terjemahkan dalam fikiran kita. Sebab apa saja yang ada dalam fikiran kita itu adalah mencorakkan perbuatan kita juga. Betul. Jadi berhati-hati. Jadi perbuatan tu kalau positif maksudnya minda itu positif. Kalau negatif minda negatif. Of course. Sebab apa sahaja yang ada di dalam pemikiran itulah terjemahan yang kita lakukan. Pastinya kita akan, tak mungkin kita buat saja-saja. Mesti kita buat sesuatu benda yang telah ada di dalam kotak fikiran. Tidak semua kita boleh serap. Ya. Tadi kita sorry. Silakan. Tak semua kita boleh serap. Sebenarnya sebab itu di sinilah peranan minda kita pula. Sebab bila kita masuk nak menyerap, apa yang kita nak serap? Adakah kita nak serap yang positif? Adakah kita nak serap yang negatif? Adakah kita nak serap semua benda tu? Ataupun sebenarnya kita kena ada tapisan pada pemikiran kita? Betul. Perlu tahu kesan terhadap diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Betul. Yes. Tadi kita dah tahu apa benda yang diserap dalam fikiran kita, itu juga apa yang melambangkan apa yang kita terjemahkan pada perbuatan. Betul. Jadi kita nak tanya juga mengenai kelantangan suara anak-anak muda ni dalam media sosial. Tapi kita akan minta Datin jawab sebentar lagi sebab sekarang ni saya nak tanya Dekna dulu. Betul. Kenapa tu? Kita pula ditanyanya. Kita nak tanya Dekna, awak tahu tak apa khasiat daun pegaga? Saya tahu. Tahu. Saya nak tahu lagi lah Mira. Okey, ni kita nak bagi tahu. Pegaga dikatakan mampu merawat kerosakan kulit dan meningkatkan peredaran darah. Okey. Dan yang kedua, sifat antibakteria, anti kuman dan anti radang yang ada pada pegaga dilihat dapat mempercepatkan pemulihan luka. Jadi oleh kerana itu, kita nak terus sesuatu yang kita sediakan untuk anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Masih lagi bersama kami dan kita akan terus bersama dengan Datin Iragani, pakar motivasi kita tanpa jemu hadir untuk memberikan macam-macam ilmu kepada kita tentang topik Merdeka Jiwa, Merdeka Minda. Betul tu. Jadi kita ada satu lagi soalan kepada Datin. Jadi biasanya kita tahu kita orang-orang Malaysia, anak-anak muda ni terlalu bersemangat sampaikan semua benda nak diberitahu dalam sosial media. Jadi apakah sebenarnya kelantangan dalam sosial media ni adalah satu petanda bahawa rakyat kita ni merdeka? Okey. Satu soalan yang sangat bagus. Apabila kita tengok hari ini anak muda dah semakin agresif, agresi yang saya masuk kat sini semakin lantang bersuara, semakin berani untuk mengatakan sesuatu, terutamanya di platform media sosial yang sebenarnya semua orang kononnya boleh berbicara di situ. Tapi harus diingatkan juga bahawa merdeka tadi itu bukan hanya bebas bersuara, tetapi juga mencerminkan siapa orang tersebut. Cara dia melantangkan suara, cara dia melontarkan pendapat juga adalah menunjukkan bahawa dia ni merdeka ke tak merdeka sebenarnya. Adakah minda dia ni masih lagi dijajah ataupun minda dia ni masih lagi tak terbuka ataupun sebenarnya minda dia ni masih lagi negatif. Orang yang merdeka minda adalah orang yang sentiasa berfikiran positif. Jadi cara dia melontar sesuatu di dalam platform media sosial juga, kalau tulisannya baik, kalau tulisannya bagus, itu juga melambangkan bahawa pemikiran orang ni pemikiran yang merdeka, pemikiran yang bagus. Sebab bagi kita, lagi kita merdeka, lagi banyak usia kemerdekaan kita, sepatutnya lebih berfikiran yang matang, lebih bijak menulis, lebih bijak bersuara. Itu juga melambangkan seseorang. Jadi tak salah sebagai saya, anak muda yang nak menulis, menyuarakan pendapat, itu suatu pendapat mereka sendiri. Tak salah. Tetapi harus diingatkan bahawa apabila setiap kali dia ingin melontarkan sesuatu, harus berfikir, harus menjaga kerana apa yang nak dilontarkan itu dibaca oleh siapa dan ditujukan kepada siapa dan mencerminkan siapa orang tersebut. Sebab tu kadang-kadang dalam media sosial dia semua orang mampu menulis sesuka hati saja apa dia nak tuliskan, tetapi dia memberi impact kepada masyarakat dan juga mungkin pada diri dia sendiri juga. Silap menulis juga akan berkata dia ni tak tahu ke apa ke dan sebagainya. Sebab itu berhati-hati juga setiap kali kita nak menulis. Bebas bersuara tak salah, tapi harus berfikir. Di sinilah juga menunjukkan bahawa kualiti pemikiran seseorang. Adakah dia itu seorang yang berfikiran yang bagus? Tahap kematangan fikirannya di mana? Adakah dia menulis itu suka hati dia nak menulis? Jadi sepatutnya dia menulis itu dengan lebih bijak.
bijak. Betul. Jadi apabila dia menulis dengan lebih bijak, itu akan mencerminkan dia seorang yang merdeka pemikirannya, merdeka jiwanya. Tidak salah nak Tidak memberikan salah. pendapat. Memang terbuka kepada Terbuka. semua. Betul. Tapi saya tertarik dengan Datuk Ira kata tadi, setiap orang ni setiap tahun dia ada berubah-berubah. Betul, Manusia pun berubah-berubah. Betul. Sebab kata Dr. Miasa, nak melakukan perubahan itu bukannya senang. Nak istiqomah bukannya senang. Betul. Bukan satu yang mudah. Jadi apakah cara yang paling mudah untuk kita amalkan, untuk kita nak mengubah sesuatu dalam hidup kita untuk lebih kepada arah positif? Bagaimana? Betul. Ini lagi satu soalan yang saya nak suka. Kalau kita cakap senang. Ya, betul. Sebab semua orang boleh bercakap. Ya. Semua orang boleh berbicara. Tapi nak melaksanakan itu sangat susah. Betul. Contoh, kadang-kadang kalau kita kata kita nak konsisten, macam mana nak jadi positif. Ya. Sebab kita ni hari-hari berdepan dengan macam-macam sahaja. Cabaran, ujian, dugaan. Kejap lagi, contoh sekarang ni kita duduk dalam studio sekarang ni. Mungkin sekarang ni aura ataupun energi kita positif. Sebab kita sedang mengeluarkan ilmu yang bagus, kemudian kita berkongsi dengan penonton perkara yang bagus, positif. Tetapi bagaimana pula sekejap lagi, kita jumpa dengan siapa yang call kita. Sebab itu penting juga dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita berjumpa, semua itu sangat penting. Jadi nak bagi konsisten tu bukan satu benda yang mudah. Okey, kita kata kita kena positif. Macam mana nak positif? Bagaimana nak positif? Sebab itu cara yang paling mudah saja saya nak kongsi dengan penonton Hawa pada petang ni. Cara senang saja. You kena tahu, you kena jaga you punya panca indera. Jaga mata, jaga telinga. Mata you kena pilih apa yang you nak tengok saja. Telinga you dengar apa yang you nak dengar saja. Mulut you cakap apa yang you nak cakap saja. Jadi kadang-kadang di situ akan membuatkan kita jadi tidak, kadang-kadang ada orang kata dia ni tak tak berkawan dengan orang ke, tak nak campur pasal dengan orang ke, jadi macam katak buat tempurung. Kadang-kadang lebih baik jadi katak buat tempurung daripada terlalu open. Ada orang kata kalis maki pun ada. Ada juga maki lah apa benda kan semua. Sebenarnya itu kalau orang yang mendalami tentang self mastery, tentang memahami tentang diri dia, dia menjaga apa yang dia nak dengar. Dia menjaga apa yang dia nak dengar kerana dia tahu bahawa itu memberi pengaruh kepada minda kita. Memberi pengaruh kepada jiwa kita. Sebab apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita bau setiap hari juga akan mempengaruhi pada pemikiran kita. Sebab tadi kan saya kata pada awal, pemikiran kita ni tidak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Semua diambil. Jadi dia semua dah terima. Jadi apabila tambah-tambah tips je kepada penonton, setiap 1 jam sebelum tidur, 1 jam selepas bangun tidur, itu waktu kita punya minda sangat aktif. Our subconscious mind, dia panggil kita punya minda separa sedar, sangat aktif. Pada waktu itu kalau kita masukkan apa saja, semua dia absorb. Jadi kadang-kadang kalau kita nak tidur 1 jam sebelum tidur tu, elakkan daripada kita melihat benda-benda yang negatif. Betul. Kurangkan gosip. Jangan tengok sangat tentang apa yang nak berlaku, tentang masalah-masalah negatif, siapa yang bercerai lah, apalah. Kalau ada negatif, slide. Tak perlu. Sebab kena ingatlah, mind kita bila dia masuk, dia baca, dia rangkam dalam kita punya pemikiran. So dia akan simpan safe dalam fail pemikiran kita. So jangan berhati-hati apabila dia simpan dalam safe fail pemikiran kita, dia mencari apa yang ada dalam pemikiran kita. Bahaya tu. Tak akan berhadapan seiring dengan kita pada masa akan datang. Ya, lepas tu kita bangun tidur, 1 jam selepas kita bangun tidur juga bahaya. Jangan awal-awal tu dah tengok handphone apa berlaku, sibuk nak tahu pasal tu. Kenapa? Sebab tu motivasi banyak orang tak minat. Yang negatif cukup sangat orang suka. Yang positif sangat orang kurang berminat. Sebab orang lebih attract pada negatif. Sebab itu saya kata tadi bukan senang nak konsisten. Sebab orang tak attract pada positif. Orang attract pada negatif. Kalau kita tengok berita-berita yang viral pun yang bercerai lah yang orang suka. Tajuk utama saja dah menjadikan satu dia membuat konten tajuk yang begitu supaya orang membaca. Tapi tajuk tu tadi telah masuk dan kita dengar, wah kita pun tak baca sampai habis, terus ambil, terus rakam dalam mind kita. So ataupun kita kata ada kemalangan dan sebagainya, contoh Tapi bila kita baca, kita tengok mind kita ambil benda tu dan dia dah membuatkan kita jadi takut, jadi risau. Kerisauan itu membuatkan kita jadi tak proaktif. Betul, sebab tu juga saya ada baca yang orang kata sebelum kita tidur 1 jam sebelum dan selepas kita bangun 1 jam jangan main phone. Betul tak? Betul, sangat tepat sekali. Cuba amalkan. Simple je. Tapi semua orang dah jadi habit. Bangun tidur pegang mata tak buka lagi. Tengok gosip. Handphone dulu. Tak apa kalau tengok benda yang positif. Sebab mind juga kena di-feed, kena disiram, kena dibagi makan juga. Sebab minda kita ni juga pun perlukan makanan juga. Kalau kita nak sihat, kita makan vitamin, lakukan aktiviti yang senaman dan sebagainya untuk kita aktif.
Bagaimana dengan minda kita juga? Minda kita juga perlu exercise. Betul. Macam mana nak exercise? Exercise dia adalah tengok benda-benda yang bagus. Lihat mana-mana yang bagus. Itu adalah salah satu tip yang paling simple. Tapi nak buat payah. Orang kalau tengok benda bagus sikit. Tak ada. Tak nak baca. Post benda-benda yang baik. Sebab pakar-pakar motivasi tak ada follow-nya. Okey, boleh. Saya rasa boleh kalau kita tengok berita-berita negatif tapi kita cari mana nilai positif dekat situ. Pengajarannya bagaimana dekat situ. Ataupun boleh juga Dek nak tengok tapi lewat sikit. Jangan selepas jangan awal-awal tu. Nanti skip sekejap. Ujung sebab waktu apabila selepas 1 jam mind kita dah mula aktif. Jadi subconscious mind kita dah mula tak mudah untuk dia masuk simpan save dalam file. Di hujung-hujung Di hujung-hujung dia tak apa sebab bila kita dah aktif dia dah tak ada sangat sebab bila kita tengah dalam separa sedar waktu tu kita masukkan apa saja input dia akan masuk absorb semua bulat-bulat. Laju je. Terus je kita serap. Jadi itulah tipsnya. Sebelum tidur itu yang buat kita tak boleh tidur. Selalu tengok sahaja. Tak ada kerja lain kan. Jadi sebenarnya kita nak tanya pula apa perbezaan antara jiwa dan minda ni. Kadang-kadang kita confuse dan macam mana dua perkara ni boleh mempengaruhi diri seseorang. Seiring jalannya. Tapi Dek Na, kita nak rehat dulu sebab kita dah penat ni. Jangan bagi ke kita mana-mana minum ya. dululah. Kita nak berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Baiklah, kita masih lagi dalam topik merdeka jiwa, merdeka minda. Kalau tadi kita banyak berborak mengenai minda. Tapi kita nak tahu jugalah, mungkin kita terlepas pandang apa sebenarnya perbezaan antara jiwa dan minda dan bagaimana kita nak make sure dua-dua ni berseirangan. Seiringan. Okey. Minda dan jiwa ni sebenarnya orang cakap dia benda yang sama, itu dalaman, tetapi berbeza. Minda adalah pemikiran. Betul. Jiwa adalah perasaan. Keduanya harus seiring. Apa yang ada di dalam pemikiran juga harus ada di dalam perasaan. Sebab itu kadang-kadang apa sahaja yang ada di dalam pemikiran tidak sama yang ada di dalam perasaan, tak jadi. Betul. Contoh kalau kita, ini saya bagi contoh. Kalau kita nak berjaya dalam hidup sebagai contoh. Tetapi kita berfikir kita nak berjaya dalam hidup. Tetapi perasaan kita, jiwa kita, kita rasa macam masih was-was. Masih berbelah bagi, berbolak-balik, tak yakin betul ke tak betul, takut, masih ada. Perasaan takut tu masih ada. Takkan jadi. Dia akan berlaku jadi apabila pemikiran kita, perasaan kita, iaitu pemikiran dan jiwa kita seiring dan selari. Maka dia akan menghasilkan perbuatan dan juga percakapan kita akan menjadikan hasil yang sangat luar biasa. Sebab pemikiran dengan jiwa seiring. Dia sama, dalaman. Dua-dua dalaman. Tapi berbeza. Apa sahaja yang di fikiran harus juga ada di dalam perasaan. Betul. Tapi perasaan kita juga harus juga, topik kita adalah tentang merdeka minda, merdeka jiwa. Jiwa kita juga sekarang merdeka ke tak? Masih lagi dipegang ke? Masih lagi ada perasaan takut ke? Masih lagi tak yakin ke? Was-was ke? Sekarang ni orang dah berani untuk keluar ke depan, kita masih lagi berasa tak berani keluar ke depan, masih lagi nak duduk di takut yang sama, langsung tak berani nak melangkah. Ataupun sebagai wanita lah, Hawa kan adalah tentang topik wanita. Wanita hari ni juga, kalau kita nak cakap tentang jiwa dia, dalaman dia tu, dia kata dia nak cantik, tetapi dia sendiri berani tak untuk kelihatan cantik? Betul. Contoh je, simple je. Dia berani tak nak pakai satu lipstick? Kalau orang tu tak pernah pun pakai lipstick, tiba-tiba kita suruh dia pakai lipstick, you rasa dia senang buat ke? Takkan mungkin dia nak buat. Dia masih lagi akan ada perasaan berbelah bagi kat dalam ni, tapi rasa fikir nak cantik. Cantik. Tapi takut apa orang kata. Takut apa orang kata. Rasa takut tadi tu akan mengganggu apa yang ada di dalam pemikiran. Semaka tak jadi. Jadi masih lagi tak merdeka juga. Dalam takut-takut lagi. Yelah tu. Nak cantik, fikir rasa nak cantik, dalam juga rasa memang cantik, peduli apa, all out dia rasa cantik. Betul, Dan kita confident. buat perbuatan kena ada. Macam mana nak buat? Pakai lipstick tu. Betul. Satu. Kemudian kita barulah dapat hasil yang kita boleh jadi cantik. Betul. Jadi bila cakap tentang harus seiring, ya. Jiwa dan juga pemikiran minda kita mesti kena seiring. Kalau dia masih lagi tidak sama par, bermakna masih lagi tidak akan mendapat keputusan dan jawapan yang
seperti mana yang kita mahukan. Belum betul-betul merdeka lah. Belum betul-betul merdeka. Sebab kalau kata dalam jiwa ni masih lagi tak ada, dalam pemikiran je kata I pemikiran terbuka. Tapi dalam hati tak buat. masih lagi hati tak bagus, dengki dengan orang. Tampuk yang sama. Masih dia takut yang sama, tak selesa tengok orang lain cantik, dia tak selesa tengok orang lain ke depan, dia tak selesa. So, that means macam mana dia belum merdeka. Betul. Okey, itu daripada aspek diri. Saya tanya mungkin dalam segi kemerdekaan di negara lah saya nak fikir. Okey, mungkin ada juga cabaran masa kini yang mempengaruhi mereka-mereka di luar sana tentang semangat nak cintakan negara. Mungkin boleh saya beri contoh sikit. Mungkin pada mereka politik tidak matang, anasir-anasir barat. Bagaimana pula kita nak memupuk semangat untuk mereka lebih ke arah merdekanya minda? Okey, harus diingatkan bahawa kita anak Malaysia, rakyat Malaysia, jiwa dan jati diri kita harus kita kena faham tentang Malaysia tu macam mana. Betul. So jangan terlalu terbuka sebab kita bukan maksud saya jangan terlalu terbuka tu maksudnya sampai tidak ada tapisan langsung, semua ambil absorb serap semua sekali yang masuk kan. Tadi bila sentuh tentang terbuka tentang adakah kita masih terbuka tak apa tadi? Politik. Nak cakap apa? pada jiwa anak muda anak zaman jiwa sekarang. muda Ya, hari ini. Betul. Tapi harus diingatkan, di sinilah peranan mereka kembali semula untuk menilai. Jangan ambil semua bulat-bulat. Sebab itu minda ni juga adalah menjadi sebagai penapis, tapisan juga. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia harus ambil, saring dulu, tapis. Di sinilah pemikiran tu menjadi saringan. Tapis balik, tengok balik. Jangan hanya mendengar orang lain cakap bulat-bulat. Betul. Sebab itu kita juga kena pandai menilai. Di sini package lengkap sebagai rakyat ataupun anak muda yang merdeka ni harus ada semua. Betul. Bukan saja pemikiran yang terbuka, bukan saja jiwa yang bersemangat, tetapi perbuatan mulutnya juga kena jaga. Jangan hanya berfikiran terbuka, mulut tak pandai bercakap, tak berbicara setiap butir katanya, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan orang lain, kata-kata yang membunuh orang lain, itu tak bagus. Itu bukannya merdeka, itu bukannya orang yang jiwa dan mindanya yang merdeka. Masih lagi dia takut yang sama. Betul. Bagi saya orang yang hebat selalunya orang yang berbicaranya bagus. Orang yang hebat pemikirannya yang bagus. Perbuatannya yang bagus. Itu orang yang hebat. Betul. Dan benda tu bukan sebenarnya kita boleh senang-senang je nak dapat. Ya. Betul tak? Perlu ada pertimbangan positif dan Betul. negatif. Betul. Betul. Dan kita kena banyak juga membaca, mungkin belajar daripada pengalaman orang lain. Betul. Tak? Betul tadi yang kata kena harus juga pandai bijak menilai. Apabila kita bijak menilai ni macam mana pula? Kena ada ilmu, kita juga kena ada ilmu. Jangan sampai tak ada ilmu. Apa saja orang cakap terus nak melenting. Maknanya jiwanya masih belum bagus. Maksud emosinya mudah terusik, terganggu. Sensitif, sensitif, tak tentu hala dan sebagainya. So macam mana? Yes, balik kepada ilmu itu balik. Betul. Jadi sekarang kita nak tanya pula, tadi kita dah tanya jiwa, kita dah tanya minda, sekarang kita nak tanya peranan diri kita sendiri dan juga orang sekeliling untuk menerapkan nilai kemerdekaan. Okey. Apabila kita bercakap tentang diri kita sendiri, itu sepatutnya yang utama. Kita kena terapkan pada diri kita sendiri dulu. Kena ada sayang negara kita. Sayang kepada apa pengorbanan yang orang pernah lakukan sebelum ini. Kita hari ini kita dah umur baru berapa, orang lain dah merdeka dah berapa puluh tahun kita Berapa tahun dah. So sekarang ni sepatutnya kita kena terapkan sayangkan negara kita. Kita kena menghargai apa yang telah orang terdahulu lakukan terhadap kita. Kita hari ini menikmati. Sepatutnya kita meneruskan legasi yang mereka tinggalkan ini dengan lebih positif, dengan lebih baik. Jadikan negara kita lebih maju. Maju bukan saja dari segi ekonomi, tetapi dari segi tamadunnya orang yang ada di dalam negara itu sendiri. Iaitu pemikirannya. Adakah pemikirannya maju? Adakah pemikirannya juga masih ke belakang ataupun pemikirannya masih negatif. Kalau bukan kita kena jaga pemikiran kita, jadilah orang yang positif. Yes, kalau bukan kita siapa lagi yang nak menyambung legasi di Malaysia khususnya. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Datik Ira hari ini sudi memberikan macam-macam ilmu. Ya, betul. Semoga ia memberikan manfaat kepada penonton Hawa pada hari ini. InsyaAllah, amin. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada penonton Hawa. Itu sahaja daripada kami, Mirahan dan juga Darina dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini, Wanita luar biasa. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Datin. Tak cukup lah.